Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fitriah binti Sukapli yang memegang nombor matrik C20A1164. Hari ini, saya akan membentangkan tugasan kedua berdasarkan tugasan satu yang telah saya siapkan tempoh hari. Pertama sekali, untuk makluman semua, repositori membawa maksud kepada tempat penyimpanan barang atau gedung, manakala repositoria atau repositorium yang berasal daripada perkataan Latin membawa maksud kepada tempat untuk menyimpan koleksi baik bercetak maupun digital. Walau bagaimanapun, terdapat dua jenis repositori. Yang pertama ialah repositori digital. Repositori digital merupakan repositori yang mengandungi koleksi yang disimpan secara teratur dan sistematik oleh sesebuah fakulti, kaki tangan dan pelajar. Manakala repositori institusi merupakan satu pendekatan terkini yang diterima pakai oleh kebanyakan institusi yang ternama di peringkat antarabangsa. Selain itu, terdapat 5 artikel yang telah saya ulas dalam tugasan 1. Antaranya, artikel 1 yang bertajuk Peranan Repositori Institusi dan Perpustakaan dalam Meningkatkan Visibiliti Penyelidikan. Manakala, artikel kedua ialah Hak Harta Intelek, isu untuk penciptaan repositori institusi. Artikel ketiga merupakan gambaran keseluruhan teknologi repositori. Artikel keempat bertajuk Perpustakaan Digital, Peranan Repositori Institusi Universiti Sains Malaysia. Dan artikel yang terakhir ialah artikel 5 yang berkaitan dengan pengurusan repositori perguruan tinggi dan pengembangan repositori karya seni. Seterusnya, isu pertama bagi artikel 1 ialah matlamat penubuhan, peranan, repositori institusi dan cabaran yang perlu dihadapi sewaktu penubuhan yang telah banyak memberi impak kepada pelbagai aspek dari segi perkembangan dan perubahan dari sesebuah institusi. Selain itu, isu hak cipta, kualiti, teknologi, persepsi, duplikasi dan pembiayaan yang masih menjadi penyebab utama dalam penubuhan repositori institusi. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak perkara yang perlu dititik beratkan oleh kaki tangan dan pihak institusi dalam mengendalikan repositori ini agar dapat memastikan kesinambungan repositori berterusan dari aspek penyelenggaraan dan pengemas kinian kerana ia melibatkan teknologi maklumat yang sering mengalami perubahan. Selain itu, pada pendapat saya, isu hak cipta, kualiti, teknologi, persepsi, duplikasi dan pembiayaan merupakan isu yang sangat sesuai dengan perubahan teknologi maklumat. Seterusnya, isu ini juga dapat membuka mata semua pihak, institusi dan kaki tangan mengenai kepentingan repositori institusi ini agar dapat meningkatkan perkongsian bahan-bahan ilmiah bagi membantu warga universiti dalam proses penyelidikan dan pembelajaran di seluruh dunia. Antara isu kedua bagi artikel 2 ialah hak cipta intelek, hak cipta dan akses terbuka yang memberi banyak kesan kepada repositori institusi. Selain itu, objektif penulisan artikel ini juga bukan sekadar memelihara bahan penyelidikan, malah turut mempamerkan hasil penyelidikan kepada masyarakat luar. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa halangan terbesar dalam pelaksanaan repositori institusi ini. Antaranya, hak cipta intelektual kepada pergerakan akses terbuka dan dasar hak cipta penerbit yang mungkin tidak dibenarkan atau dibenarkan dalam penyimpanan kandungan repositori institusi. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa dengan wujudnya Undang-Undang Harta Intelek ini, semua bahan penyelidikan dapat dilindungi dengan selamat daripada terus dimonopoli oleh penerbit. Oleh itu, saya berharap melalui penulisan artikel ini dapat meningkatkan kepercayaan penulis untuk terus menyebarkan dan mempamerkan hasil penyelidikan mereka agar dapat membantu masyarakat luar. Antara isu ketiga daripada artikel 3 adalah fungsi pengurusan repositori dan penyepaduan alatan. Selain itu, terdapat beberapa bidang khusus yang amat memerlukan perhatian daripada pihak bertanggungjawab bagi mendapatkan manfaat daripada kajian penyelidikan yang lebih intensif oleh penyelidikan komuniti pengkala data. Melalui artikel ini, saya berpendapat bahawa dengan wujudnya pelaksanaan perguruan repositori, saya berharap ia berjaya membuka mata semua pihak agar lebih cakna dengan penggunaan repositori.
Selain itu, penggunaan pelbagai jenis pengkalan data juga mampu memudahkan pengguna untuk mengakses rujukan tanpa mengira masa dan tempat mereka berada. Di samping itu, isu daripada artikel keempat ialah repository ini banyak membantu dalam menyalurkan maklumat kepada masyarakat luar dan warga Universiti Sains Malaysia. Objektif utama penubuhan repository dalam artikel ini adalah untuk menyimpan dan menyediakan perkhidmatan maklumat elektronik koleksi arkib yang boleh diakses pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, repository institusi ini juga banyak membantu dalam mengurangkan ruang penyimpanan dan pameran bahan penyelidikan. Hal ini akan menyebabkan bahan atau rujukan ilmiah dapat memudahkan penyelidik pelajar kaki tangan untuk mengakses secara percuma dan bebas. Melalui artikel 4 ini, saya berpendapat bahawa repository institusi ini amat memudahkan pelajar untuk mendapatkan maklumat penyelidikan secara atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana repository institusi ini bersifat open access. Oleh itu, pengguna dapat mencari bahan, memaut turun, mencetak dan menyalin bahan tersebut sebagai bahan rujukan. Dan selain itu, penulis juga dapat menghasilkan lebih banyak lagi bahan penyelidikan bagi membantu dalam melahirkan warga-warga universiti yang berjaya pada masa yang akan datang. Akhir sekali, isu bagi artikel 5 adalah mengenai pengurusan, pembangunan repository pengajian tinggi dan karya seni, penyelenggaraan dan keselamatan data repository serta pertukaran data melalui rangkaian internet. Selain itu, melalui ulasan artikel ini juga, penulis turut mendedahkan perisian dan perkakasan yang digunakan bagi membangunkan dan menguruskan repository. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan yang positif dalam penghasilan bahan-bahan ilmiah atau penyelidikan. Selain itu, saya berpendapat bahawa melalui penggunaan perkakasan dan perisian yang digunakan dalam repository mampu meningkatkan kepercayaan dalam penghasilan sesebuah bahan penyelidikan atau pameran. Hal ini juga dikatakan demikian kerana sekiranya berlaku plagiarisme dalam rujukan ilmiah, repository institusi dapat mengesan dengan mudah dan setiap bahan yang dihasilkan selamat dan penulis atau pengkaji turut mendapat hak mereka dalam penghasilan penyelidikan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan kelima-lima artikel yang telah diulas, kesemua artikel ini telah menyatakan bahawa repository ini mempunyai banyak faedah serta peranan dalam sesebuah institusi, karya seni dan sebagainya. Oleh itu, pihak institusi maupun pihak bertanggungjawab perlu memberikan perhatian mengenai repository ini serta perubahan teknologi agar pengguna dapat mengakses segala jenis bahan rujukan atau penyelidikan dengan lebih meluas sehingga ke peringkat antarabangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.